Hai students, how are you? Sihat? Jom kita pergi kepada kimia. So ini ialah inference, teknik menjawab untuk inference untuk semua subjek sains. Teacher ambil contoh soalan daripada SPM dan teacher jawabkan soalan dekat sini. So dalam kes ni ialah kimia. Kamu akan jumpa dalam kertas 3, kamu akan kena jawab observation ataupun pemerhatian. So tengok gambar tu dan beri pemerhatian sahaja. Jangan bagi pendapat. Untuk pendapat kamu, apa yang kamu perhatikan, itu ialah inference. So, just jawabkan inference dengan cara melihat tujuan eksperimen. So, nampak kat situ, teacher nampak tujuan eksperimen tu berkenaan dengan asid dan alkali, tapi tolong cek itu ialah logam oksida ya. So, kamu nak kena declare macam tu. So, jawabkan sahaja, kamu akan dapat 3 markah untuk kertas 3 dalam inference. Jelas ya? So good luck. Ini ialah kimia. Okey, so ini ialah biologi pula. So untuk biologi, kamu akan dapat soalan dalam kertas 3. So inference dia nak sama macam kimia, tapi ada teknik menjawab dia. So teacher akan ajar kepada soalan sini So markah dia ialah 3. Teacher tuliskan dulu, rekodkan dulu bacaan kat situ. So kamu nampak bacaan kat situ ialah 4.0. Tahu DCPP ialah 5. So 5 tolak 4, kamu akan dapat 1.0. Okey, pastikan kamu bagi 1 decimal untuk setiap satu. So catatkan seperti yang teacher buat. Pastikan kamu tengok betul-betul. Jangan buat silap. Markah kat sini ialah 3. Seterusnya, kamu tengok bacaan tersebut. Kamu kena ambil bacaan yang paling rendah dan seterusnya kamu ambil bacaan yang paling tinggi. So ada 2 pemerhatian, 2 observation. Ambil observation yang pertama yang rendah, seterusnya ambil observation yang kedua yang paling tinggi. Okey, so buat macam skema, ambil tajuk yang dekat atas tu, rekodkan dia seperti yang teacher buat ni dan bagikan jawapan dia. So follow sahaja cara menjawab macam ni ya. Lebih mudah untuk kami menanda. Okey, so pemerhatian tadi tu ialah 3 markah. Untuk inference, kita kena menjawab kepada pemerhatian yang kita katakan tu. Kamu tengok tujuan eksperimen di hadapan dan dari situ kamu boleh bagi inference kamu. So dalam kes ni seperti yang kamu nampak, teacher declare seperti mana dalam tujuan eksperimen ya. So jelas kat sini, jus guava mempunyai asid askorbik yang tinggi, maka kepekatan vitamin C dia tinggi. So just buat terbalik sahaja untuk jus mangga. Sebab tu teacher galakkan kamu buat macam tu ya. Okey, so ini ialah untuk physics. So untuk physics, dia ada pada kertas 3 soalan nombor 2. Soalan nombor 3 dalam eksperimen yang kamu kena buat report Okey, so untuk soalan ni kamu kena tengok pemerhatian. Okey, akan ada 2 gambar dan kamu akan diberikan kenyataan dia. Gunakan kenyataan tersebut. So ayat dia ialah teacher nak dengar bergantung kepada. Dalam bahasa Inggeris ialah depends on. So apa bergantung kepada apa? So dalam kes ni of course lah kan, bergerak balas bergantung kepada manipulasi. So seperti yang kamu nampak tu, teacher ambil ayat betul-betul daripada gambar tersebut dan teacher gunakan bergantung kepada. So selesai. Ini ialah 1 markah untuk physics. Okey, so untuk soalan ni, untuk paper 3 ni kamu akan dapat 2 soalan. So dalam kes ni kamu nampak soalan electricity ya. So sama juga dalam kes ni. Okey, mungkin ayat dia macam
pelik sikit, tapi kamu tahu ini ialah arus dan daya. Okey, so teacher gunakan bahasa fizik untuk menjawab soalan ni. So bergantung kepada yang sama. Okey, so akhirnya ialah sains. So soalan sains kita tanya dalam kertas 2 section A. So kamu cari, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So dalam kes ni ada. So kat situ dia akan minta pemerhatian yang kamu nampak. Seperti yang kamu nampak, teacher gariskan tujuan eksperimen, ada keywords kat situ. So kamu nampak warna kelabu kan? So kamu declare warna dia ialah kelabu. So daripada situ, kenapa warna tu bertukar kepada kelabu? So kalau kamu nampak dekat tujuan eksperimen, dah menjawab kepada apa yang kita nak jawabkan dalam inference. So jawabkan macam tu dan kamu selesai. Siap. Good luck. Bye.